برسوله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian, begitu juga diri saya, agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita tunduk dan patuh segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan cegahan-cegahannya. Semoga dengan sifat takwa ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuju keredaannya. Muslimin yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yang telah berlaku lebih 1400 tahun yang lalu merupakan suatu titik permulaan transformasi bagi masyarakat Madinah secara keseluruhannya. Kedatangan baginda telah menyatukan kabilah Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Bahkan baginda telah dapat menundukkan golongan Yahudi Madinah agar menerima perjanjian damai yang ditawarkan oleh baginda. Budaya hidup berpuak-puak pada ketika itu telah berjaya diubah oleh baginda menjadi masyarakat yang bersatu padu serta saling sayang menyayangi sesama mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa wa man yuqa shuhha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan orang-orang yakni Ansar yang mendiami kota Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi mereka yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak pula dalam hati mereka perasaan iri hati terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada mereka yang berhijrah itu, serta mereka juga mengutamakan kaum yang berhijrah itu melebihi dari mereka sendiri, sekalipun dalam kesusahan yakni sangat memerlukan pemberian itu. Dan ingatlah, sesiapa yang dipelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat baiknya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, tuntutan hijrah dalam suasana masyarakat pada hari ini bukan lagi sekadar berpindahan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain, tetapi ianya adalah suatu transformasi atau perubahan minda dan budaya hidup yang menteraskan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maksudnya, setelah itu Lut beriman kepadanya, dan Nabi Ibrahim pun berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah jua yang maha kuasa
lagi maha bijaksana. Walaupun negara kita telah lama mencapai kemerdekaan, namun hakikatnya penjajahan minda terhadap umat Islam masih lagi tiada kesudahannya. Sejak akhir-akhir ini, kita dapati masyarakat Islam semakin kerap dihadapkan dengan pelbagai gejala yang mengancam akidah, moral, dan pemikiran mereka. Suatu ketika, akidah umat Islam diancam dengan kemunculan pahaman-pahaman baru seperti pahaman liberalisme dan pluralisme yang menggugat kesucian agama Islam. Dalam masa yang sama, keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat Islam pada hari ini semakin membimbangkan. Berbagai bentuk gejala sosial yang berlaku membuktikan bahawa tahap akhlak mereka sudah makin parah. Belum tahu lagi akidah mereka, kerana mereka berpegang kepada sekularisme, tidak memilih kepada Islamisme yang sebenar-benarnya. Kewujudan media elektronik seperti televisyen, internet dan lain-lain telah disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil keuntungan pribadi. Siaran-siaran atau rancangan serta paparan yang dipertontonkan lebih banyak mengandungi nilai-nilai negatif. Akhirnya minda umat Islam, terutamanya di kalangan belia dan remaja, mudah terpengaruh sehingga merasakan nilai dan budaya hidup insaniah yang diajarkan oleh Islam. Oleh kerana itu, semangat hijrah pada tahun ini seharusnya dapat diterjemahkan ke arah mentransformasikan atau merubah minda umat Islam terlebih dahulu agar kembali mentaati segala ajaran yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah, yakni dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu, semoga memberi amaran yang nyata. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha mentransformasikan umat seharusnya mencapai 3 ruang lingkup utama yang tidak pernah lekang dari kehidupan seharian manusia, yaitu pertama, transformasi atau perubahan ekonomi; kedua, transformasi atau perubahan nilai dan budaya masyarakat; ketiga, transformasi atau perubahan siasat, transformasi siasat. Kedudukan ekonomi umat Islam pada hari ini secara umumnya tidaklah sebaik ekonomi bangsa-bangsa lain. Beberapa kajian juga mendapati bahawa ekonomi umat Islam berada pada tahap yang membimbangkan. Keadaan ini jika tidak diperbaiki dan dengan segera akan diambil kesempatan oleh kuasa luar untuk mengenal pasti, mengeksploitasi atau menindas ekonomi umat Islam. Ini sudah tentu akan memberikan kesan yang besar kepada kuasa politik umat Islam, di mana akhirnya mereka tercundang dan ditinggil dari arus utama dunia. Oleh itu, usaha mesti dilakukan segera dengan melaksanakan jihad ekonomi. Selagi kita tidak dapat membina kekuatan ekonomi umat, maka selama itu dan jugalah umat Islam akan terus dipandang hina oleh bangsa-bangsa lain.
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maksudnya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta mereka yang berbuat baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita menyebut ma'al hijrah pada setiap tahun dengan harapan untuk membangunkan umat Islam menjadi umat yang terbaik, sebagaimana kejayaan Rasulullah SAW membangunkan kaum Ansar dan Muhajirin di Madinah Al-Munawwarah. Namun dalam masa yang sama, kita sebenarnya masih lagi berharapan dengan cabaran dan krisis pertemuan budaya. Krisis yang berlaku ini ditambah pula dengan anasir-anasir luar yang sengaja ingin mencerobohi, memecah belahkan perpaduan di kalangan masyarakat kita. Selain dari itu, kegagalan memahami budaya antara kaum juga melebarkan lagi jurang persepahaman di kalangan pelbagai kaum di negara kita. Malahan akhir-akhir ini sudah wujud kebimbangan tentang nilai perpaduan yang sudah semakin susut di kalangan masyarakat kita. Oleh kerana itu, kita seharusnya berhati-hati dan tidak mudah tertipu dengan dakwah-dakwah dan cuba memecah belahkan perpaduan di kalangan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, mereka itu memperdayakan dan Allah memperdayakan mereka pula, yakni membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Al-Imran ayat yang 103. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, yakni sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, yang ini disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu, yang ini disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله
Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Justru sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini merupakan medan terbaik untuk kita memulakan transformasi menyatukan manusia semula ummah sesuai dengan tema sambutan hijrah tahun ini, iaitu perpaduan nadi transformasi negara agar hidup rukun dan damai. Sekalipun berbeza latar belakang politik dan kedudukan, perbezaan-perbezaan ini tidak seharusnya menjejaskan hubungan silaturahim. Bahkan ia sepatutnya dijadikan sebagai titik pertemuan untuk melahirkan sikap keprihatinan dan hormat menghormati sesama kita berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, supaya dapat menjadikan kita Islamiah untuk kehidupan dari dunia hingga ke akhiratnya. Transformasi atau perubahan ummah tidak akan berjaya tanpa melibatkan pemerintahan dalam sesebuah negara. Maka transformasi siasah juga amat penting dalam pemerintahan negara kita agar mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menepati status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera mendapat keampunan Allah. Sistem pemerintahan istilah dilaksanakan dengan adil dan telus supaya setiap lapisan rakyat akan mendapat manfaatnya. Amalan-amalan rasuah, penyelewangan kuasa, pecah amanah dan sebagainya akan berlaku di kalangan pentadbir pelbagai peringkat, mesti diatasi dengan bersungguh-sungguh oleh pihak berkuasa. Sesungguhnya sesebuah pemerintahan yang adil dan telus akan memberikan kesan yang besar kepada transformasi ummah di negara ini. Sejarah umat Islam telah membuktikan bahawa apabila sesebuah pemerintahan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka masyarakatnya dapat dibangunkan dan dikembangkan dengan baik. Sebaliknya, apabila pemerintahan itu tidak dilandaskan, tidak dilaksanakan dengan baik, maka seluruh negara dan rakyatnya akan mengalami kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iyatil amanatu fantazir sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Baginda lalu ditanya, bagaimanakah hilangnya amanah itu? Baginda menjawab, apabila diserahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wasabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wansur ad-du'at wal mujahidin. Allahumma dammir al-kafara wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. اللهم عذب الكفرة الذي يصدون عن سبيلك ويكذبون رسوله ويقاتلون أولياءه. اللهم فرق شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هاجر الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kurniakanlah sepenuh taufik dan hidayahmu kepada Raja kami Duli yang mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Azrin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.